Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, selamat pagi cikgu. Baik juga. Baik ada kawan-kawan yang tak sihat ke, yang dengan khabar kawan macam mana, kawan lain yang tak hadir tu. Ada 40 orang partisipan termasuk saya, berarti 29 je lah yang hadir. Okey, daripada jumlah awak keseluruhan 40 lebih. Okey. Kelas-kelas lain pun macam ni juga memang ramai yang tak datang Boleh. Sama jugalah. Ya Rahman. Ya. Ni. Sama juga. Okey. Boleh on kamera sekejap, cikgu nak ambil kehadiran lah. Nanti ingatkan saya untuk bagikan borang kehadiran ni. Okey. Siapa yang boleh on kamera tu, on kamera sekejap untuk kita saya screenshot lah. Okey. Lagi? Oh, orang nama Dani je yang nak. On ni. Orang nama Dani sahaja yang ada. Okey, alhamdulillah. Man lagi. Nias, okey, lagi Hafiz, Fahmi, Rizal, yang perempuan tak ada. Oh, seronok tengok hari ni, ramai sikit. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dan juga umur kitab lah. Okey, Bismillah. Okey, terima kasih kerana sudi hadir dalam kelas saya. Sebenarnya kalau awak hadir dalam kelas ni saya rasa seronok. Kan? Lepas tu kalau minta tolong on kamera, awak pun on. Jadi macam boleh menggembirakan saya lah. Kan? Okey, tak apa. Saya cuma nak ingatkan masing-masing saya doakan semua sihat lah. Okey, kalau ada apa-apa yang sakit ke, mak ayah kena kuarantin dan sebagainya, maklumkanlah. Sebab saya tak tahu kan. Okey. Untuk tugasan, awak ada boleh hantar lagi sebenarnya. Walaupun yang dah tamat due date tu, awak boleh hantar. Saya tak ada masalah selagi saya belum untuk peperiksaan lah. Nanti kalau final exam, awak tak boleh nak kira. Dah dapat final, ada PNG kan, maka ada pakai PNG, sistem grade purata. Jadinya markah-markah awak tu semua akan diambil kira sebenarnya, kehadiran awak. Okey, semua akan diambil kira. Jadi buatlah awak punya tugasan yang telah saya berikan tu, awak buat. Okey, kalau awak tak hantar lagi boleh hantar. Setakat ni saya boleh terima lagi tapi tak dapat markah penuh lah. Bagaimana rakan-rakan awak yang sudah hantar sebelum ni yang ikut tarikh kan. Jadi tak adalah mereka bertumpuk rumus untuk menghantarnya mengikut tarikh yang ditetapkan. Dia orang akan dapat markah penuh lah, tapi yang hantar lewat akan dapat markah kurang lah, bergantung pada hari. Okey, biasa saya tolak satu hari satu markah lah, dan minimum paling rendah akan dapat 5 lah, 5 atau 4 gitulah, tengok bergantung. Okey, jadi siapa-siapa yang lewat tu masih boleh hantar lagi. Tolong hantar, itu markah awak tu, itu akan dibawa lebih kurang dalam 20% kan, untuk kerja-kerja PDPR. 20% kita akan gunakan markah tersebut lah, 20% untuk memasukkan pada PNG awak. Okey, itu berkenaan dengan tugasan. Kena siapkan lah, tak banyak pun saya rasa. Sekarang ada 4 tugasan. Okey, depan dia akan ada lagi. Kalau awak tangguh nanti lagi banyak kerja yang awak buat. Okey, hari ni minggu lepas kita dah habis top question. Sepatutnya awak dah hantar dah. Ada satu kelas tu banyak hantar. Ada satu kelas lagi tak berapa nak hantar. Okey, contoh saya tengok ni kelas 1E. Yang dah siap 10 orang. Yang lakaran lulus 5 orang. Yang draft 4 orang. Okey. Jadinya dah ada 19 orang lah yang hantar. Okey. Kelas 1B ni agak mengecewakan lah. Mana yang kalau awak tengok dalam
apa tu WhatsApp group tu kan. Itu saya hantar mana yang projek siap 7 orang, yang lulus ada 3 orang. Okay, saya pun dah up apa ni rekod kerja awak tu kan. Jadi awak boleh tengok lah berapa yang awak dapat. Okay. Saya tak nak lah kalau nak kena maklum kepada awak punya home, lepas tu kena maklum kepada parent pula awak tak buat kerja kan. Tak nak memalukan diri awak lah. Jadi tolonglah jangan paksa saya buat begitu. Ini untuk awak, untuk diri awak sendiri. Okey. Okey, hari ni kita akan masuk satu topik baru. Okey. Siapa yang biasa menanam sayur? Ada yang tanam sayur ke tanam apa-apa lah kat rumah? Ada tak? Ada. Tak ada? Tak ada yang bisa tanam? Cikgu dah buka buku teks ke? Belum lagi. Saya ni baru introduction. Tapi apa kita nak masuk ni? Saya share apa lah? Cikgu share apa lah? Orang yang ada dalam meeting ni. Oh, dalam meeting. Ya. Saya share. Okey. Ni. Mengenali sayur-sayuran. Tahu tak ni? Pernah tengok sayur-sayur? Nampak? Dapat tak yang Nampak. saya ni? Nampak. Nampak Nampak. Okey. Saya akan habiskan awal sikit lah hari ni. InsyaAllah sampai pukul 9 suku kan awak ingatkan cikgu. Tak banyak sangat lah. Okey. Ni sayur lah. Okey. Ada sayur nama dia nanbai. Ada big bok choy. Baby choy. Okey. Ada kailan. Ada pak choy pun ada kan. Ada kangkung. Ada spinach bayam. Ada baby bayam. Okey. Ini semua sayur-sayur hijau lah. Okey. Okey. Pernah makan tak sayur-sayur ni? Pernah. Pernah kan? Pernah. Biasa saya rasa kangkung tu paling banyak sekali. Awak makan nak kangkung pula. Kailan kan kalau pergi kedai makan kailan. Ikan masin betul? Okay, ataupun kangkung belacan kan? Ataupun ni baby spinach tu. Okey. Okey, hari ni kita nak masuk topik baru iaitu kita akan masuk topik inilah. Reka bentuk sistem fertigasi. Ni awak untung lah awak duduk kat rumah, awak boleh buat sistem fertigasi sendiri di rumah. Okay, kalau tanam sayur daripada kalau sepatutnya kita belajar awal hari tu, awak dah boleh mengutip hasil lah. Okey. Kalau dalam buku teks tu, tajuk tu buku surat berapa tu? 103. 103, betul. Boleh tengok buku surat 103. Untuk inilah, untuk reka bentuk fertigasi. Okey, ini salah satu teknik penanaman cara baru, cara moden. Kalau dulu kita tanam atas dalam tanah je kan, lepas tu biar. Sekarang tak, kita ada guna sistem dipanggil sistem fertigasi. Okey. Ini awak akan belajar ada 6 subtopik iaitu pentafsiran sistem fertigasi, mengenai pasti komponen utama, menghasilkan lakaran, tengok dah kena mengukir dah. Okey. Dan juga menganalisis elemen reka bentuk dan menilai dan last sekali awak kena membina mock-up model struktur reka bentuk fertigasi. Tak apa, kita tunjuk satu persatu, jangan takut. Okey. Okey, kita tengok ni, mentafsir sistem fertigasi. Sistem fertigasi adalah kaedah tanaman melalui pemberian baja yang lengkap kepada tanaman dalam bentuk larutan nutrien yang disalur ke zon akar melalui sistem pengedaran titis. Faham tak ni? Apa dia? Kelas? Faham. Faham ke? Betul ke? Okey, sistem fertigasi ni dia adalah satu kaedah penanaman. Tanaman macam biasa juga. Cumanya kita bagi baja dalam bentuk siraman. Lengkap terus kepada pokok tersebut. Okey, maknanya kita terus pergi ke akar dia. Maknanya kita bagi air, baja dan air sekali terus ke akar. Dia panggil menggunakan sistem pengairan titis.
Itu dia maksud vertigasi. Faham? Okey. Faham. Okey, itu dikatakan dengan sistem yang pertanian moden lah. Jadi tak perlu nak menyiram. Itu salah satu dia sebab kita dah bagi air. Lepas tu tak perlu membaja sebab kita dah bagi baja siap-siap dalam air tersebut. Okey. Tujuan dia. Itu kata tujuan dia. Memudah kawalan serangan perosak dan penyakit. Sebab kita senanglah nak kawal dia. Kita guna sistem vertigasi ni. Okey. Mengelak jangkitan penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat. Sebab kita tanam dalam bekas. Okey. Pemberian baja yang lebih berkesan. Maksudnya baja pun boleh berkesan sebab terus pergi kepada akar. Tak ada membazir lah. Okey. Seterusnya, teknik penanaman. Okey. Teknik penanam dia, ini aquaponik lah. Okey. Kita ada teknik aliran cetek. Kita ada teknik aliran dalam. Kita ada teknik takung. Kita ada teknik pasang surut. Kita ada teknik aeroponik. Kita ada teknik pengairan titis, aggregate. Yang inilah kita akan belajar. Teknik pengairan titis, aggregate. Ini yang dinamakan vertigasi. Dia punya topik besar dia adalah teknik penanaman. Lepas tu dia ada 2, 4, 6. 6 ni yang biasa digunakan. Dan kita akan belajar salah satunya adalah teknik pengairan titis. Yang lain-lain ni kita akan belajar juga. Tapi nanti dalam form 2 tak silap saya. Dalam topik aquaponik pula. Okey, yang kita nak belajar yang ni. Teknik pengairan titis, aggregate. Ataupun dipanggil sistem vertigasi. Kita belajar dulu yang keseluruhan dia. Teknik penanaman. Yang pertama kita tengok adalah teknik aliran cetek. Nampak tak ni? Saya punya slide ni. Kita tak nampak? Nampak. Okey. Yang ini dia guna macam ni. Larutan baja disalur dalam bekas yang mengandungi akar tanaman. Pam digunakan untuk menyalurkan larutan baja ke dalam bekas tanaman. Okey, ni ada bekas tanaman. Bekas tanaman yang ada baja dah siap-siap air ni. Lepas tu dia pam naik masuk ke bekas lagi satu. Okey, yang ini tak ada medium, ada akar. Akar ni akan serap nutrien. Nutrien tu makanan untuk pokok lah. Okey, yang air yang mengalir ni. Dia akan serap terus ke akar. Terus patah balik. Dia cycling lah, berputar. Biasa itu dipanggil aliran cetek. Sebab akar dia, air dia cetek je. Tak keseluruhan akar tak dapat air. Sebahagian akar saja yang akan dapat air. Okey. Yang kedua, kita ada teknik aliran dalam. Yang ni sama je dengan sistem dengan aliran cetek tadi. Cuma bezanya air. Air tu penuh. Akar tu penuh. Penuh dia penuh. Air tu penuh. Air banyak lah. Itu je. Beza dengan bekas ni lebih besar dan start dengan air keluar. Okey. Sama juga kaedah dengan air cetek. Perbezaan hanya pada bekas tanaman yang lebih besar dan dalam serta aliran air keluar dia tinggi lah. Kalau awak tengok yang ni tadi, dia punya pipe keluar dia rendah kan. Yang ini pipe keluar dia tinggi sebab nak bagi takung air banyak. Okey, yang seterusnya ini teknik paling mudah sekali ialah teknik takung. Okey. Yang ini pula kita letak je di dalam air. Air tu kita bagi siap-siap. Lepas tu kita biarkan dia bertakung. Ini untuk biasanya biji benih tu kita semai dalam ni bekas ni siap-siap. Okey. Yang ada bekas ni. Lepas tu. Okey, takungan tadi ni oleh kerana dia tak bertakung secara kekal, awak kena pastikan takung tertutup tidak terlus cahaya lah. Maksud tak ada cahaya supaya mengelak daripada kulat membiak lah. Okey. Lepas tu tidak serap panas untuk mengelakkan air jadi panas. Nanti dia punya bahan-bahan dia akan berubah bentuk fizikal dia kan. Bentuk kimia dia. Dan juga tidak berkarat lah. Itu teknik takung. Ini paling mudah lah. Banyak guna teknik takung ni. Biar je dia. Okey. Seterusnya teknik pasang surut. Teknik pasang surut ni lebih kurang macam kata nak macam tangki air pun ada. Macam yang tak tandas tu, yang flash tu pun ada juga sistem dia macam tu. Okey, di mana dia akan pasang tiup sifon untuk mengalihkan air keluar dan masuk lah. Okey. Lepas tu dia guna timer. Dia naik, dia pump. Dia pump air ni, teknik pasang surut tadi. Pump air naik ke atas, bagi penuh. Dan ada satu macam lubang lah. Lubang dia panggil overflow, lubang untuk mengeluarkan air. Okey, dia akan mengalir keluar bila air dah penuh. Ini yang dipanggil tiup sifon. Okey. Lepas tu bila dia akan berputar juga, cuma sistem dia macam
Ada tangki pipe overflow lah, ada macam air mengalir ke bawah balik. Okey. Okey. Teknik pasang surut. Yang ini pula aeroponik. Okey. Yang ini pula kita tanam bahan tadi, bahawa kita punya tanaman tadi tergantung, akar dia ni tergantung. Okey, tak ada tapungan air. Tapinya ada satu nozzle ataupun ada satu alat pipe nozzle lah yang akan menyemburkan air ke akar mengikut masa yang kita tetapkan. Kalau macam ni lagi cepat dia terserap nutrien sebabnya kita terus sembur pada akar dia. Okey, faham tak ni? Boleh saya teruskan? Faham. Okey. Okey, yang ini yang kita nak belajar lah. Dipanggil teknik pengairan titis ataupun dipanggil sebagai apa? Vertigasi. Okey. Paling teknik ini kita ada pump air juga, kita ada tempat takungan air, baja lah, tempat takungan air dan juga nutrien dan air. Okey, kita akan campur dan kita akan alihkan terus ke akar juga. Tapi ini ada medium tanaman, dalam bekas-bekasnya ada tempat untuk menanam, ada tanah lah, macam itulah, ada tanah. Okey. Okey, cara ni pun ada kita ikut masa yang kita tetapkan juga. Okey, seterusnya kelebihan sistem irigasi yang inilah ataupun teknik pengairan titis. Yang pertama kita tengok daripada biru ni dululah. Menjamin kebersihan dan menghilangkan penyakit pada pokok, mengatasi masalah penyakit bawaan tanah sebab kita tak guna tanah ni, tanah yang sihat lah, pada medium tanaman yang sihat. Nanti kita tengok apa itu medium tanaman. Okey, medium tanaman ni kata nak kata tanah keseluruhannya bukan. Ada yang tidak menggunakan tanah pun. Okey, meningkatkan hasil pengeluaran sebab apa? Sebab kita baja dia mencukupi, air cukup semua. Mengatasi masalah rumpai, sebabnya ruang untuk dia bertumbuh tu tak luas, jadi tak banyak rumpai lah. Okey. Kualiti hasil lebih baik dan bermutu, penggunaan baja lebih cepat dan jimat. Okey, cekap lah sebab terus masuk ke baja dan jimat, tak ada pembaziran. Mengurangkan penggunaan racun, sebab bila tak ada masalah rumpai, so kita kurang racun, tak ada masalah kurat, tak ada masalah penyakit, kita kurang guna racun. Jadi produk makanan kita lebih sihat, lebih organik lah. Modal pusingan yang rendah, maksudnya tadi mula-mula je keluar modal nak beli pipe apa semua tu. Lepas tu bila kali kedua kita buat, tak perlu dah. Okey, tak perlu dah. Tak perlu dah Okey. Lepas tu nutrien boleh dikawal mengikut betul. Okay, kita boleh kawal pembajaan lah nutrien ni, kita punya bahan makanan dia. Kita boleh tukur, kita boleh ikut. Kalau dia kecil mungkin nak kita pakai baja lain. Bila besar dia pakai baja lain. Bila dia dah berbuah dia pakai baja lain kan. Okey. Lepas tu kos operasi dia rendah lah. Okey. Okey, lepas tu kaedah penanaman sistem variegated di Malaysia, kita ada dua jenis kat Malaysia ni. Yang pertama, kita menanam menggunakan struktur pelindung hujan. Okey, pernah tengok tak yang ni, gambar ni? Ni. Pernah. Macam green, apa dia panggil, greenhouse rumah hijau kan? Ini dipanggil struktur pelindungan hujan secara penuh. Memang tak kena hujan langsung. Yang ini separa, bahagian atas saja, bumbung saja. Okey, ada dua jenis lah ni. Okey, macam ni dibuat, melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran terik cahaya matahari. Okey, kerana konsep berbumbung dan dikepung plastik pelindung. UV. Ini optional lah. Okey, mengelak tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV. Kalau ada penghalang ni, kuranglah dia kena pancaran matahari yang kuat terik kan. Contohnya kalau kita tanam cili daun dia lembut. Kalau kena panas matahari yang terik, dia akan layu. Kan? Okay, jadi bila ada struktur pelindung hujan ni, dia selamat sikit. Dan tempat teduhan. Mengurangkan penggunaan racun perosak. Sebab apa? Serangga tak boleh nak masuk lah, terutama yang penuh ni lah. Ini mungkin serangga boleh masuk lagi. Yang separa ni, yang penuh ni, memang serangga takkan masuk. Okey, penanaman tanpa pelindung hujan.
Ini terbuka, open. Aplikasi secara terbuka. Okey. Lantai je dia ada biasanya letak alas lah ataupun tak ada alas. Okey. Kekurangan dia bila hujan, bekas-bekas tanaman kita, biasa kita letak polybag tu yang warna hitam atau putih tu akan dipenuhi air lah. Okey. Dan kandungan baja pun akan terlarut lah. Lepas tu ni kena guna racun kulat atau racun serangga, sebabnya kulat dan serangga boleh datang. Tapi ni kos lebih rendah berbanding dengan struktur pelindung hujan lah. Contohnya macam kita nak buat bangunan. Okey. Tanaman yang biasa kita tanam untuk dengan sistem irigasi ni. Okey. Ni apa ni? Merah ni. Tomato. Tomato. Okey, sebab tahu ni. Timun. Timun ni kenal. Alhamdulillah. Ni. Cili. Cili ni. Terung. Ni. Mikai. Gai ni. Strawberry. Ni. Avocado. Kan? Okey. Ini dia lah. Kita bikin susu lah. Ataupun melon juga. Okey. Ini yang biasa ditanamkan menggunakan kaedah fertigasi lah. Kalau awak pergi ke Cameron Highland, siapa pernah pergi Cameron Highland ataupun Genting Highland, ini biasa dia akan dalam ni. Kalau awak tengok ada wayar dekat pokok tu kan, macam wayar lah, macam salur air kan. Itu adalah fertigasi lah tu. Okey. Okey. Dalam menjadi komponen utama fertigasi ni kita ada komponen-komponen lah. Komponen kita ada sumber, ada medium, ada alur keluar. Tengok satu persatu saja. Saya habiskan dulu, lepas tu okey lah sikit lagi. Okey, kita tengok dulu yang ni. Komponen yang diperlukan. Okey. Yang pertama mesti ada ni lah. Tangki nutrien. Ni bentuk dia. Untuk menyimpan larutan nutrien baja lah. Begitu tu baja. Untuk kita alihkan. Lepas tu kita ada pengatur masa. Timer lah. Untuk bila waktu kita nak alihkan. Bukannya sentiasa alihkan. Dia ada waktu-waktu dia. Bergantung pada jenis tanaman. Okey. Lepas tu kita ada pump lah. Untuk mengepam air tersebut. Kita ada filter untuk menapis lah. Menapis kita punya nutrien dari tu kan. Takut ada sampah ke apa kan. Menyebabkan dia punya nozzle tersumbat. Okey. Itu bahagian ni. Kita ada ni. Benda asing. Kita ada pipe utama. Dia ada pipe sekunder dan ada pipe tertier. Okey. Dia pipe utama ni yang besar lah. Okey. Saiz dia pun besar. Lepas tu kita ada pipe sekunder. Maknanya mengagihkan daripada pipe utama ke pipe sekunder. Daripada pipe sekunder kepada pipe tertier. Pipe tertier ni kecil-kecil. Biasa kalau awak pergi tengok kan dia nampak. Ada orang pulang masuk. Pulang masuk ni siapa ni? Okey. Pipe tertier ni pipe yang kita nampak dekat dengan polybag tu. Biasanya nampak lah. Dia letak polybag dia macam wire gitu kan. Itu sebenarnya pipe yang halus-halus tu kecil-kecil. Pipe sekunder ni kita akan nampak dekat kawasan tu lah. Kawasan pertanian tersebut. Dan pipe utama ni biasa dekat dia punya tempat tangki air. Okey. Lepas tu kita ada injap. Injap ni kita nak mengawal air lah. Untuk on off dia. Okey. Lepas tu kita ada penyambung-penyambung yang kita gunakan. Biasa kita akan gunakan T. Kalau yang kelabu ni kita panggil T PVC. Yang bawah ni poly. Bergantung pada jenis pipe. Kalau awak guna pipe PVC, kena beli penyambung PVC. Kalau awak guna pipe poly, kena guna penyambung poly. Kalau yang ni, yang kelabu ni pipe poly. Yang hitam ni pipe PVC. Tapi biasanya pipe tertier gunakan Yang kelabu ni pipe PVC. Okey. Yang hitam ni biasanya pipe tertier ni biasanya pipe poly. Tapi ada juga orang gunakan pipe utama dan pipe sekunder ni poly yang hitam ni ada juga. Okey. Tak semestinya PVC. Boleh guna poly juga. Gantunglah. Okey, sebab poly ni lebih tahan lama berbanding PVC. Tapi PVC lebih murah berbanding poly. Okey, sekejap ni. Lepas tu kita ada penyambung ni lah. Kita ada elbow yang kita bahasakan dan guna end cap. End cap ni apa agak-agak? End cap. Penutup. Penutup akhir sekali kan pipe kan berlubang kan. Kalau kita tak tutup,
Dia keluar air kat situ lah kan. Jadi kita gunakan dia end cap lah untuk menutup air. Okay, kita ada set pelitih ni yang ni yang kita akan nampak dekat ni lah. Daripada pipe tertier tadi boleh masukkan ke tube mikro. Dekat pipe mikro ni hujung ni kita akan pasang nipper. Hujung nipper kita akan pasang penitis. Yang ni kita akan pacak lah. Pacak dalam tanah. Penitis ni kita akan tanam dalam tanah. Dalam medium. Dalam tanah medium. Kita gunakan medium. Okey. Boleh? Boleh saya sambung sikit ke tak? Boleh. Okey. Habiskan yang ni je lah. Di sana pun tak boleh. Habis ngantuk ke? Okey. Kita ada kena guna bekalan elektrik lah. Sebab kita guna pump dan juga kita guna timer tadi kan. Okay. Dia sangat penting lah ni. Dalam sistem mitigasi. Kalau tak ada elektrik, habis kita punya tanaman. Okey. Sumber air pula. Okey. Kena banyak lah. Lepas tu pH dia sesuai. 5.5 hingga 6.5 pH. Lepas tu kita ada meter dan isi meter. Meter pH. pH meter ni kita gunakan untuk mengukur kadar keasitan atau keakalian air. Antara 5.5 hingga 6.5. Dan isi meter kita guna untuk mengukur kualiti air. Kita boleh ambil sumber air dari sungai, kolam, tasik, telaga ataupun air paip. Okay. Boleh? Sikit lagi. Last ni. Okey, keperluan dia tangki larut baja. Okey. Menyediakan menyimpan larutan baja stok A dan larutan baja B. Okey. Tangki larutan baja kita ada baja A. Mungkin kita ada beberapa jenis baja kan. Mungkin ada 2-3 baja, jadi kita asingkan dulu baja A, baja B, baja C contoh. Okey. Okey, larutan stok baja. Okey. Okey. Dalam baja mitigasi A dan B ini adalah berbentuk serbuk ataupun perlu dilarutkan dalam tangki baja. Maksud tadi, kalau kita beli kat kedai, dia tak ada dalam bentuk air macam tu. Jadi dia bagi kita dalam bentuk cecair yang pekat lah, pati lah kan. Dia punya jus dia, bukan jus, pati dia. Ataupun dalam bentuk serbuk. Jadi kita kena masukkan dalam tangki larutan baja untuk kita melarutkan dia dengan kadar air yang betul. Okey. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Nak sambung lagi ke? Setakat ni saja. Tak kisah. Saya ikut je. Ya. Depend saya lah. Sekejap, kita tengok. Tak apalah, sampai sini lah. Okey. Setakat hari ni kita cukup sampai di sini dulu lah. Besok minggu depan kita sambung lagi. Okey. Ada apa pun nak tanya? Tak ada. Tak ada dari saya cikgu. Tak ada kan? Apa kita belajar hari ni? Reka bentuk sistem fertigasi. Apa maksud sistem fertigasi tu? Definisi dia. Kita boleh jawab definisinya? Ada yang boleh tolong jawab? Definisi sistem fertigasi. Tidak. Sistem fertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Kat bawah ni. Macam baca buku. Tak apa. Betul lah tu. Itu sistem fertigasi lah. Ni kan maksudnya. Okey. Maksudnya jadi tanaman baja-baja lengkap. Penanaman baja lengkap. Key point dia. Okey. Melalui sistem pengairan titis. Itu maksud dia. Penanaman pemberian baja lengkap melalui sistem pengairan titis. Ataupun fertigasi. Okey. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan fertigasi? Memudahkan kawalan serangga, perosak dan penyakit. Lagi? Pemberian baju yang berkesan. Lagi satu? Mengelakkan jangkitan
penyakit bawah tanah. Okey, Yang betul. Okey, betul. Okey, hidroponik ataupun teknik penanaman. Hidroponik ataupun teknik penanaman. Ada berapa tadi? Kita dah belajar tadi. Boleh seorang sebut satu-satu? Ada 6. Ada 6. Apa yang salah satu? Yang pertama. Teknik takoh. Teknik pengairan titis, aeroponik, teknik pasang surut, Okey. teknik takung, teknik Okey. aliran dalam, teknik Okey. aliran cetek. Okey. Kalau kita ni teknik pengairan titis ataupun dikenali sebagai yang ni. Vertigasi. Vertigasi. Ini yang kita belajar, vertigasi. Okey. Contoh-contoh dia saya ulang balik sekali lah. Inilah. Okey. Kaedah penanaman sistem vertigasi di Malaysia ada 2 jenis, iaitu Truk perlindungan hujan. ada lagi satu. Lagi satu. Penanaman tanpa pelindungan hujan. Tanpa pelindungan hujan. Okey. Okey. Tak, saya nak ni lah untuk tugasan awak. Betul tu. Satu pelindungan hujan, satu lagi struktur tanpa penanaman mengenai struktur pelindungan hujan, satu lagi tanpa struktur pelindungan hujan. Okey. Saya tak nak cuba bawa nota lah. Yang banyak kerja kan. Kesian kat awak. Okey, saya nak awak buat buku ni power up ni. Ada kan? Power up kan? Ada. Okey. Buat muka surat 60, 61, 62. Cukup lah tu. 60, 61, 62. Boleh? Boleh. Tu due date dia. Cikgu, nota sekali ke cikgu? Apa dia? Nota sekali ke? Nota tak ada, saya tak pergi. Hari ni awak tanya buat nota, saya tak suruh buat nota. Sebab awak banyak kerja pula. Benda yang lain-lain tu pun tak buat lagi. Buat yang tu je lah. Maksud apa tadi? 60, 61, 60. Oh, saya lupa nak. Okey. Okey, boleh isi ni. Isi ni tak lama ni. Kejap je ni. Google Form awak ni. Ada masa sebelum habis kelas tolong isi lah. Sekejap saya betulkan dulu ni. Jadi cikgu, kerja untuk minggu ni buku latihan je lah kan? Ya, buku latihan sahaja. Sikit je. Berapa? Tiga muka surat sahaja. Okey, 3 muka surat je. Muka surat apa tadi? 60, 61, 60, 61, 162. Itu sahaja. Okey, sekejap saya. Okey, boleh tengok dalam awak punya ni. Okey, setakat tu lah untuk hari ni. Saya tak ada apa dah. Kita boleh. Okey, kita tamatkan kelas kita hari ni. Nanti kan saya masukkan dalam link lah. Awak punya. Masukkan sekarang lah. Cikgu, Ya. nanti dah siap apa ni hantar PM Ha? Nanti dah siap hantar kat cikgu. Macam biasalah. PM dalam tu. Dalam apa? Dalam ni. Telegram. Sebenarnya saya nak tanda. Telegram tengah juga nak tanda. Okey, itu link kehadiran. Boleh isi sekarang. Tak lama tu saya buka sekejap je. Siapa yang ada sekarang boleh lihat ni lah. Isilah. Okey. Isi sekarang. 9.30 kan habis tu. Okey.
Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan pertemuan kita kali ini. Kalau ada dengan kalau ada apa-apa buat PM cikgu lah. Siapkanlah kerja-kerja tu semua ada markah tu. Hanya kosong-kosong je. Dia membawa untuk PNG nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa kita sudahi kelas kita dengan Tazwid Kifarah dan juga Walas. Okey, ada apa-apa boleh PM saya. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih. Cikgu. Ya, aman. Cikgu. Buat kerja abang, siap-siapkan tugasan yang diberi sebelum-sebelum ni, teman siapkan.